Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mushtaka wa bikal musta'an wa alaika tuklan. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Yang dikasihi pengurusi majlis, pengurusi masjid, saf kepimpinannya, ashabul fadilat, tutuk imam, tutuk guru, para alim ulama, para jemaah, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita rafakkan setinggi syukur pada Allah kerana dengan izinnya kita dapat sama-sama hadirkan diri dalam majlis untuk salat Jumaat dan mencari secangkir ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan mencari secangkir ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke syurganya. Mudah-mudahan apa yang dibacakan dan apa yang kita dengar menjadi titik mukaddimah untuk kita mengubah diri kita ke arah jauh lebih baik lagi, dengan mengambil pedoman hadiyun nabawi, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita jalani dalam hidup kita ini, insya-Allah. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada pagi tengah hari ini kita nak bincang daripada hadis 40 Imam Nawawi. Saya memilih hadis yang ke-24. Kezaliman adalah haram. Dan banyak lagi nasihat-nasihat lain yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Daripada Abu Zarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya hadis ni adalah hadis kursi, dan hadis kursi ini Nabi bercakap tapi maknanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu maknanya hadis kursi. Hadis kursi dinamakan juga dengan nama hadis Rabbani. Hadis kursi juga dinamakan dengan nama hadis ilahi. Jadi rupa-rupanya ada 3. Al-Quranul Karim, makna dan lafaz daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis kursi, lafaz daripada Nabi, makna daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis Nabawi, makna dan lafaz daripada Nabi SAW, tetapi ia tetap dibimbing dengan kehendak Allah. Sebab Nabi tak akan bercakap melainkan dia diberi petunjuk, ilham, wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak bercakap mengikut hawa nafsu kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Hadis ini telah diriwayatkan oleh sahabat Nabi bernama Abu Zar. Kadang-kadang kita nak kenal siapa itu Abu Zar. Abu Zar ni namanya Jundub bin Junadah. Abu Zar ni adalah salah seorang daripada kabilah Ghifar, di mana dia ada hubung kait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka bertemu pada atuknya bernama Abdul Manaf, lebih tepat lagi dengan nama Kinanah.
Atuk Nabi nama Kinanah, di mana itu bertembung dengan susu galuh atuk, maknanya 3-4 lapis, 10, 5-6 lapis lah, banyak lapis sampai kepada Kinanah ini, di mana dikatakan Abu Zar ni daripada kabilah Bani Ghifar. Kabilah Bani Ghifar ni adalah Badui, duduk kampungan, dia bukan duduk di bandar ni. Dan dia juga berhampiran dengan pegunungan yang jauh. Abu Zar ni dikatakan adalah seorang yang mempunyai pribadi yang hebat, seorang peniaga dan rakan juga kepada Abu Jahal, dan selalu bawa barang dagangan ke Kota Mekah, dan dia adalah orang yang berpengaruh. Bila mana dengarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah dakwah dan tauhid, dia hantar wakil adik dia suruh tengok. Bila adik dia dengar dapat gini lapor pada dia. Dia tak puas hati, dia pergi sendiri. Jadi dia juga termasuk di kalangan orang awal memeluk Islam, tapi lewat untuk hijrah ke kota Madinah. Abu Zar ni dia tak sempatlah bersama peperangan Badar, tapi selepas tu tak sempat. Abu Zar ni bila dia pergi ke Mekah sekali ni, dia tak pergi macam bawa barang. Dan dia pernah bertemu dengan Abu Jahal. Abu Jahal tanya kenapa tak bawa barang. Dia kata memang dia tak bawa. Kenapa? Saya nak tanya awak lah, saya dengar ada kawasan ni orang mengaku jadi Nabi. Dia kata ada. Macam mana dia? Ya, okey. Saya tak ikut. Yang ikut. Cuma saya nak tanya awak, benar ke tak dia ni Nabi? Benar. Abu Jahal belakang tabir, benar. Tanya dia kenapa dah kamu tak ikut dah kalau dia benar. Sebab dia kata kalau kita ikut dia, semua boleh ke dia je lah. Siqayah boleh ke dia, tukang minum air. Siqayah Abbas ke apa, bagi untuk jemaah haji. Apa lagi, Rifadah pun boleh ke dia. Apa lagi, Sadah boleh ke dia. Banyak. Jadi kabilah Bani Makhzum apa benda tinggal. Bukan kerana tak benar. Abu Zar ni banyak diam. Dia pergi ni, dan dia diperhatikan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali masa tu muda sangat. Sayyidina Ali perhati selepas sehari, 2 hari, 3 hari. Sayyidina Ali tanya dia macam mana ni? Awak mari buat apa selepas tu? Saya nak cari Nabi, boleh tunjuk saya? Dia kata boleh, tapi saya berjalan dulu, awak ikut belakang. Cuma kalau ada orang perhati, awak tengok ke lain, saya tengok ke lain, macam tak tahu. Strategi tuan-tuan. Ialah masa tu memang zalim penindasan kepada orang masuk Islam. Dan orang Mekah masuk Islam ni kebanyakan dipanggil mustad'afin. Bila dah setuju macam tu, dia pun pergi temulah Rasulullah, tengok Rasulullah SAW, akhirnya dia masuk Islam. Perangai Abu Zar ni pula, bila dia masuk Islam, dia tak macam orang lain. Dia pergi kat Kaabah isytihar Islam, kena pukul. Maka sahabat Nabi yang lain ataupun orang lain tolong dia, jangan pukul dia. Kenapa? Awak nak menega, awak lalu kok kampung dia, kok negeri dia, berat awak. Jadi akhirnya tak jadi. Esok sekali lagi dia buat juga, kena lagi pukul, sama juga. Kenapa? Kerana dia tak boleh tahan. Bagi dia itulah kebenarannya. Abu Zar radhiyallahu an, dia ini ringkas cerita, satu hari Nabi tengok dia dari jauh. Bila Nabi tengok dia dari jauh, Nabi kata, moga-moga orang yang jalan jauh tu itulah Abu Zar. Lalu Nabi kata,
Dia datang seorang, dia mati pun seorang-seorang. Dan Abu Zar meninggal dunia pada masa pemerintahan Sayyidina Osman di satu tempat namanya Rabzah pada tahun 32 Hijrah. Dia ni tak boleh ikut dalam mainstream style ramai-ramai orang ni sebab dia ni jenis orang kalau tak berapa betul ni dengan apa yang dia tahu dengan hak Rasulullah, dia tegur lah. Jadi susah juga macam tu. Ada orang bukan tak boleh tegur, tapi maknanya cara masing-masing. Jadi akhirnya dia pergi duduk di Rabzah seorang-seorang dan dia meninggal dunia di situ. Adalah beberapa orang tahu. Kemudian semayang jenazah dia. Ni Abu Zar. Abu Zar ni kalau kita tengok ceritanya, dia dulu pernah pergi ke Syam. Masa tu Gubernur Muawiyah. Jadi Muawiyah ni pula merasa terganggu dengan sikap Abu Zar ni. Dia kata, ya Amirul Mukminin Osman, bawalah Abu Zar, bawa balik. Sebab masa tu dia dianggap kibarus sahabat yang tua yang ikut. Dan Abu Zar ni cerita banyak. Hebat dia. Dia gaduh dengan Bilal bin Rabah Al-Habasyi. Lalu dia kata, yabnas sauda, wahai anak perempuan kulit hitam. Bila baki mak ni tak jawab lah. Mengadu kat Rasulullah SAW. Rasulullah pun panggil Abu Zar. Rasulullah kata, ayyartahu bi ummi. Kamu cela dia dengan sebab mak dia. Dia kata, ya. Rasulullah kata, sesungguhnya pada kamu masih ada lagi saki-baki jahiliyah. Dia pergi bertemu dengan Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habasyi. Dia letakkan pipi dia di atas tanah. Dia kata, kamu pijak dengan kakimu atas pipiku. Ini sahabat dan kita tak buat, kita akan kata dari salah. Kita akan jawab macam tu. Ini sahabat yang luar biasa, Abu Zar. Abu Zar ni dia pakai, dia sama dengan hamba dia atau khadam dia. Makan dia itulah makanan khadam, sama. Dia tak ada kasta-kasta. Abu Zar orang yang begitu amanah, begitu soleh, begitu humble, begitu zuhud. Itulah Abu Zar radhiyallahu an yang mati pada tahun 32 Hijrah di Rabzah. Rabzah ni dekat dengan Madinah, mana keluar sikit daripada bandar Madinah tu. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zar ni panjang. Jadi saya akan ambil sikit-sikit, kita terus syarah. Setakat yang dalam waktu kita ni kerana panjang sangat, kalau nak urai semua mungkin tak sempat. Firman Allah Ta'ala. Oleh kerana hadis kursi ni maknanya Nabi sebut, tapi makna daripada Allah, maknanya hadis kursi ni dia tidak ada dalam Quran. Kalau buka Quran nak cari hadis kursi tak ada lah. Allah menyatakan, ya ibadi, hai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Setengah riwayat menyebut fala tazalamu. Apa maksud? Hai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Aku tu siapa? Allah. Justru aku jadikan kezaliman itu antara kamu haram. Jangan zalim menzalimi. Seorang jangan zalim seorang, jangan zalim seorang. Nabi menyebut, ittaquz zulma fa innahu zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kamu kepada kezaliman kerana dia merupakan kegelapan pada hari kiamat. Kenapa zalim ni dipanggil zalim? Kerana zalim ni maknanya salah satunya mana gelap. Kerana orang yang zalim ni dia gelap daripada kebenaran. Jadi dia tak nampak. Bila dia tak nampak, dia buat. Bila buat itu namanya zalim.
Dan zalim juga, kalau kita tengok orang akan kata wad'u syai' fi ghairi mahallih, letak sesuatu tak kena pada tempat. Kopiah dia murah RM5, dia beli 2 lap, 2 ni dia letak di kaki sebab murah. Kasut dia mahal, dia beli RM4,000, lalu dia letak atas kepala. Zalim, tak kena. Itu dari segi uruf. Tetapi makna zalim yang sebenarnya telah ditafsirkan dalam nas Al-Quran, hadis. Antara zalim tu menegah orang daripada masjid. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Antara zalim macam-macam zalim. Tidak berhukumkan dengan hukum Allah. Man lam yahkum bima anzalallah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Zalim. Banyak zalim. Antara zalim tu tak bagi harta pusaka mengikut kehendak Allah dan Rasulnya. Dengan anak-anak semua tak berlaku adil. Nabi kata la ashhadu ala jawr. Hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir. Zalim. Jadi banyak jahat. Termasuk zalim juga adalah kita menafikan hak orang. Kita zalim. Kita ambil hak orang, kita zalim. Jadi zalim ni luas sangat. Allah kata, Allah firman, sesungguhnya aku haramkan zalim pada diriku. Maknanya Allah Maha Adil. Allah sebut, wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Dan Tuhan kamu sekali-kali tidak menzalimi mana-mana hamba. Kadang-kadang kita baca dalam Quran, hamba ni dia sebut 2 perkara. Hamba dalam bahasa Arab dia panggil abdun. Tapi plural atau jamak dia ada 2. Satu ibad. Macam dalam hadis ni, ya ibadi, hamba-hambaku. Yang kedua dia panggil abid. Apa beza antara ibad dengan abid? Beza ibad ialah dia beri hak kepada kita untuk melaksanakan dengan sebebas-bebasnya. Nak buat tak nak buat atas kita, tu ibad. Contoh, di muka bumi Allah suruh semayang, kita ada 2 pilihan. Nak semayang tak nak semayang pada kita. Tapi semayang dapat pahala, tak semayang kena dosa. Semayang diredai Tuhan, tak semayang dimurka Tuhan. Itu je. Tetapi bila disebut abid, biasanya hari akhirat. Hari akhirat segedebe mana manusia, sesamsing mana, sekuat mana, segagah mana, sehebat mana, sehandal mana, dia masa itu datang kepada Tuhan dengan merasakan diri betapa kerdilnya. Tak ada apa-apa, Allah boleh buat apa saja. Dalam keadaan abid begitu, Allah menyatakan wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Allah tak akan zalim kepada mana-mana hamba. Artinya bila Allah sebut ibad, macam wa ibadur rahman allazina yamshuna 'alal ardi hauna, tulai ibad. Baik. Kemudian dikatakan wahai hamba-Ku, sesungguhnya aku zalimkan kezaliman atas diriku. Tuhan tidak akan zalim. Sekecil mana Tuhan tidak akan zalim. Dalam satu kitab, kalau tak silap, Tanbihul Ghafilin oleh Syekh Abu Lis As-Samarqandi, menceritakan satu kisah Nabi zaman dulu. Seorang Nabi ni dia berdoa kat Tuhan. Dia kata, ya Rabb, boleh tunjukkan kepadaku keadilanmu dan hikmah di sebalik apa yang berlaku ni. Nak tahu macam mana adilnya Tuhan di dunia. Akhirat mati dululah, itu kemudian nak tanya. Lalu Allah wahyukan padanya, wahai Nabiku, selepas kamu bangun tidur cerah-cerah tanah ke siang hari, kau pergi ke arah satu arah,
Sampai di situ kau akan tengok ada satu batu besar. Kemudian kau duduk di belakang batu besar tu. Kemudian kau tengok peristiwa yang berlaku. Kau jangan marah, jangan kata apa, kau sembunyi, kau tengok je. Pagi esok dia pun pergi. Pergi, dia nampak ada satu batu besar. Bila tengok batu besar ni, dia tengok di bawah batu besar tu jalan hala ke apa ni, turun, cerung. Tepi tu dia nampak ada sungai, anak sungai, ada ali sungai. Jadi dia duduk belakang batu besar, nak tengok apa benda berlaku ni. Sebab Tuhan suruh. Jadi dia tengok peristiwa pertama. Dia dapati ada seorang muda, gagah perkasa, naik kuda. Bila tengok ada air sungai ke bawah, dia turun kuda. Dia bawa kuda dia dengan diri dia. Di samping dia tu ada uncang, ada duit, ada wang ataupun ada emas. Pemuda ni minum air. Tengah minum air, dia letaklah dia punya apa nama ni, uncang tu minum. Kuda dia pun minum air. Sudah minum air, dia pun lompat atas kuda, dia pun pergi, dia terlupa uncang tu. Tak apalah. Sedang dia pergi tu, sekejap saja datang seorang budak kecil. 7-8 tahun ke, kurang atau lebih sikit. Pergi ke air, pergi minum air. Sudah minum air, budak ni tengok ada uncang. Terus dia ambil uncang tu, bawa balik. Habis kisah. Selepas daripada itu datang seorang buta. Orang buta ni, dia dengar macam punya air tu. Sebab biasa orang buta ni pendengar dia baik. Dia pun pergi ke air. Lalu dia minum air. Sudah dia puas minum air, dia pun patah balik. Naik balik. Tengah dia naik, datang orang muda dengan kudanya. Terus tanya orang tua ni, hak buta ni, saudara tengok tak barang saya? Barang apa? Duit uncang saya. Jadi saya mana tengok tuan, saya buta, tak nampak apa-apa. Dia turun, kau ni jenis cakap banyak lah. Dia pun terus ambil pisau ataupun pedang, dia rodok perut orang tua ni, mati. Dia pun naik atas kuda, terus berlepas. Maka itulah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tengok selapis macam tu, siapa zalim? Orang muda tu zalim. Budak tu jadi zalim, jadi punca kena bunuh orang tua tu. Siapa yang dizalimi? Yang dizalimi itu adalah orang tua tu. Betul. Siapa yang dizalimi? Juga orang muda tu. Sebab barang dia orang ambil. Itu bahasa kita, bahasa selaku. Maka Nabi ni pada malam berikutnya dia mimpi. Allah menyatakan bahawa keadilannya ialah kisah sebenar. Orang muda ni pergi rumah budak tu, dia curi barang budak tu, rumah ayah mak budak tu, dia pergi ambil. Kemudian dia pergi minum air tu, dia tertinggal. Budak ni mari, dia ambil barang hak dia tinggal balik tu, hak yang dia temu balik hak rumah dia. Kemudian datang orang tua tu. Orang tua ni pula masalahnya ialah masa dia muda dulu, dia dah buta. Dia pernah bunuh ayah orang muda ni. Dia pernah bunuh. Jadi balas balik. Jadi dari sini tak ada apa-apa. Hikmah. Itu gambaran. Dengan sebab itu kita katakan bahawa zalim ni
suatu sifat yang tidak disukai. Orang zalim pun tak suka zalim. Orang zalim, dia tak suka dia dizalimi. Dia zalim, tapi dia tak suka dia dizalimi. Itu peliknya. Sepatutnya dia suka lah. Dia suka. Tak, dia tak suka. Dan kita kena ingat, orang yang zalim ni, sama ada Allah balas di dunia cash atau Allah balas di akhirat. Nabi SAW bersabda, ittaqu da'watal mazlum fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijab. Atau kama qala, takutlah kamu kepada orang yang zalim, kerana doa orang yang zalim ini tidak ada antaranya dengan sebarang hijab. Satu riwayat dinisbahkan kepada tabi'i yang menisbahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang menyatakan orang yang kena zalim, dia doa, nescaya Allah mustajabkan doa dia sekalipun dia kafir. Maknanya bahayanya orang yang zalim. Dalam sebuah kitab, kalau tak silap namanya Nuzhatul Majalis, kisah ni pelik. Kisah seorang miskin pergi tepi pantai, pergi ngai ataupun pergi mengarung air dekat mana-mana, ngai ikan, dapat seekor ikan. Seronok luar biasa. Dapat ikan besar. Alhamdulillah. Dia orang miskin, dapat ikan. Ini bukan cerita Melayu, cerita Arab. Dah dapat ikan ni, dia pun balik. Lalu kok pesisir kapal pantai nak balik rumah. Tengah nak lalu ni, tengok pengawal pantai dia. Macam polis mereng lah, ataupun pengawal apa. Terus tanya, mau ikan ambil mana? Saya ni tak ada lesen, macam-macam lah. Akhirnya apa yang dia buat, orang ni kita nampak dengan penumbuk dia. Sampai dia rebah kelentang dengan berdarah bibir dan seumpamanya bekok. Kena maki, kena serupah seranoh. Kemudian pengawal ni terus rapah ikan. Kalau kita kena tak apa dah, rapah ikan saja okey lagi. Ni kena marah, kena kata, kena ni, kena tumbuk. Ikan pula habis. Remuk hati dia. Ikan udah ikan segar, baru naik. Dia pun balik. Yang ni balik, yang tu balik. Yang dapat ikan ni cakap dengan bini dia, masak sedap sikit hari ni, kita nak makan. Biar puas hati. Ikan comel besar. Kata dia sendiri akan siangkan ikan, bersih. Dia pun bersihkan. Tengah dia bersihkan, kena sengat ikan pada ujung jari satu. Dia rasa sakit. Sakit yang amat. Tengah-tengah ni berdenyut kuat. Cepat. Kuat sangat. Bisa. Hai. Tak tahan sangat. Nenek tinggal dah ikan. Kenapa lah denyut kuat sangat. Tengok seminit, 2 minit, 3 minit, jadi kembang dah. Bekok. Akhir sekali dia buat macam mana? Dah bila bekok sangat ni, dia pergi ke tabib, ataupun kita kata doktor lah. Tabib ataupun dipanggil zaman dulu hakim. Tu makna sama, lebih kurang. Pakar ni tengok tangan dia, dia kata kalau macam ni tak boleh dah. Kena potong jari. Kalau dia kata tak apa, potong-potong, tak tahan sangat sakit, denyut kuat. Potong jari. Sudah potong reda.
Bukan baik, reda. Jadi tak sakit. Dia pun balik. Duduk di rumah sekejap. Allah. Bekas potong tu bekak balik. Bekak sakit pula sampai tengah. Malam tak tahan dah. Pergi pula. Doktor ni kata kalau macam ni kena potong lengan, tangan. Potonglah, doktor tak tahan sangat sakit. Potong. Reda. Lepas pada tu sakit pula, kena lagi ni, bekak pula sini ni. Doktor kata kena potong siku. Potonglah, doktor tak tahan sangat, potong. Balik. Sekejap, bukan maknanya 3 bulan tak. Malam-malam tu je. Sudah dalam keadaan tu, rupa-rupanya sakit amat sangat tak tahan. Ya Allah, sakit. Dalam keadaan sakit seperti itu, pergi kat doktor. Hak ni doktor beri paku buah keras. Tengok muka dia. Doktor kata, pengalaman saya mengawak orang, potong orang, tak potong. Dalam sehari sampai 3-4 potong. Saya nak tanya awak, awak ada zalim orang ke tidak? Terus menangis. Lalu kata dia ada. Bila kata ada, doktor kata penawarnya 2. Pertama, potong dulu sekat ni. Tambah lagi. Sudah potong ni, jangan baliklah. Pergi cari orang tu minta halal dan minta maaf semua sekali. Rasa-rasa kalau kita dapat makan ikan paus, tuan-tuan, tapi potong selengang ni, nak tak? Bukan paus, 10 paus pun tak nak. Nak ceritanya mahalnya Allah bagi. Kenapa? Kena zalim. Bahaya zalim. Nabi, tuan-tuan, dalam satu riwayat yang masyhur, hari terakhir Nabi, saya ingat saya ada sebut sebahagiannya dalam buku Garis Masa Hayat Rasulullah SAW. Hari terakhir Rasulullah, sebelum hari terakhir, Nabi pandang sahabat. Nabi kata, wahai sahabat-sahabatku, siapa yang kau ambil hartanya, inilah hartaku, ambillah. Siapa yang aku cederakan maruahnya, inilah maruahku, cederakanlah. Siapa yang aku buat, inilah tubuh aku, kisaskanlah, balas balik. Sahabat diam. Tengah dalam diam itu, tiba-tiba bangkit seorang sahabat bernama Ukashah ibn Mihsan. Lalu Ukashah ni cerita panjang, seronok kisah dia, tapi masa tak izinkan untuk saya cerita. Dia kata, ya Rasulullah pernah todok satu ranting kayu kepada perut saya masa membetulkan saf perang Badar dulu. Saya nak balas balik. Tuan-tuan, bila dengar macam itu, sahabat menangis semua. Sayyidina Ali kata, tubuh saya jadi galang ganti, tak apa. Nabi kata, tidak, aku yang bersalah. Nabi balik rumah dia, Nabi cari kayu tu balik, bagi kepada Ukashah. Lalu Ukashah, Nabi akak perut yang putih dia tu, Ukashah dia cium perut Nabi. Lalu dia kata, semoga
Kulit aku adalah kulit yang terakhir bersentuh dengan kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moral story saya nak ceritanya macam mana Rasulullah SAW dia jaga betul-betul. Ini masalah zalim. Kita kena tengok betul-betul sebelum kita mati. Saya tak nasihat tuan-tuan sangat. Saya juga nasihat pada diri saya. Zalim ni bahaya. Memang kita rasa kita seronok, tapi balasannya dahsyat di sisi Tuhan. Ada seorang ulama bernama Ibrahim Al-Hazimi. Dia karang satu buku yang baik. Tajuknya Nihayatuz Zalimin, kesudahan orang-orang zalim. Banyak kisah. Dahsyat yang amat sangat. Termasuk kisah-kisah moden. Ada satu kisah ni, kisah yang luar biasa berlaku di kota Mesir. Cerita benar. Di Mesir ni tuan-tuan, orang baik, orang jahat masuk penjara, pencuri-pencuri. Kadang-kadang orang baik lajak pun ramai masuk penjara. Bila mana bersama dengan kumpulan ni tanpa saya sebutlah. Kena. Bahkan kadang-kadang mereka ini dihukum begitu dahsyat. Sehingga kalau kita baca sejarah yang disebut buku oleh oleh Zainab Al-Ghazali, Ayyam fi Hayati, hari-hari dalam hidupku, sedih. Dia cerita suasana di penjara Mesir. Jadi ada seorang ni, dia kepala besar. Saya tak sebutlah nama dia di sini, tak sesuai. Kalau orang dengar nama dia ni, terkencing. Dia selesa bukan macam kita tuan-tuan. Pelempang tu biasa sangat tu. Dengan besi sekali, dengan hak panas sekali, dengan anjing lapar, dengan hak jenis tu, pergi makan. Oh, dahsyat. Dahsyat tak terperi. Sehingga kalau orang-orang penjara akan takut dengar nama dia. Dahsyat. Rekah cerita. Banyak cerita dia panjang. Saya nak rekah cerita. Macam mana kesudahan hidup dia. Kesudahan hidup dia satu hari. Banyak panjang cerita. Tapi ujung sekali, hari cuti, saya kata setengah hari raya apa, dia dengan keluarga, dia naik kereta. Bila dia naik kereta, entah macam mana lori mari, dia langgar lori tu bawa besi. Besi tajam-tajam tu, cerocok kena ke sini, mati. Bila mati kena ni, besi tu tak boleh nak keluar daripada kepala ni. Jadi tak nak, bahasa mudah, kena kerak dulu kepala dia. Lepas tu boleh buat keluar besi, baru nak jahit balik lah. Oleh kerana dia terlalu handal dengan besi, menghukum orang dengan besi, Allah bagi macam tu. Jadi tuan-tuan, kita hendaklah berdoa pada Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, Allah pelihara kita daripada bala. Saya tak ada baca habis hadis ni. Kalau nak habis tuan-tuan baca sendirilah pula. Suruh mengajar dalam kitab hadis 40 ni. Baru nas pertama baru, sebenarnya dia panjang sangat. InsyaAllah lah satu masa nanti kita boleh baca panjang lagi bab-bab yang lain. Akhir kalam, marilah sama-sama kita doa untuk sahabat-sahabat kita di Palestin yang sedang bertarung dengan ujian-ujian yang amat dahsyat. Bagi saya, Palestin sekarang ni satu ibarat ujian yang amat besar. Ujian yang amat besar. Kita sekuat-kuatnya, kita tak mampu nak bantu, angkatlah tangan. Mudah-mudahan doa kita ini memberi keringanan kepada orang-orang Palestin. Saya sebut dalam laman web kami ataupun apps kami, boleh layari semua, percuma. Al-Inarah. Kisah seperti di Palestin, Tufan Al-Aqsa kami cerita, dan banyak lagi hukum hakam, lebih pada 5,000 soalan. Boleh masuk dalam apps kita punya ni,
Macam mana keadaan di Palestin sekarang hari ini 22 hari bulan, jumlah kematian orang awam melebihi 20,000 orang. Dahsyat. Dan angka-angka tu kami sebut semua dalam tu, dan angka tu sentiasa tidak tepat kerana sentiasa berlaku. Tapi Allah, kita doa supaya diberi kemenangan kepada sahabat-sahabat kita, diberi kekuatan kepada mereka. Sekadar itulah aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, allimna at-ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawlan fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.